والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surah 23, petok yang keempat daripada atas. Petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. La biwusuli maitatin la dama li jinsiha sa'ilun inda syaqi udwin minha ka'aqrabin wa wazaghin illa in taghayyara ma asabathu walau yasiran fahina izin yandusu ya la syaratanin wa difda'in fayanjusu bihima khilafan lil jam'i. Air sedikit tidak najis bila kemasukan bangkai binatang jenis tidak berdarah mengalir kalau dipotong tubuhnya seperti kala jengking, cicak, kecuali jika terjadi berubah pada air yang terkena najis itu walaupun hanya berubah sedikit. Hal ini menyebabkan air dihukumi najis selain bangkai syaratanin ni diterjemah dengan bangkai kepitan. Syaratanin ni ketam batu. Wadifda'in dan katok, di mana membuat air menjadi najis walau segolongan ulama berpendapat lain. Air sedikit tidak najis bila kemasukan bangkai. La biwusuli maitatin, la biwusuli maitatin, tidak menjadi najis oleh air yang sedikit dan juga segala cairan-cairan. Hening ni tidak menjadi najis ni bukan air yang sedikit sahaja. Tidak menjadi najis oleh air yang sedikit dan juga cairan-cairan yang terdahulu. Yang terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan air yang sedikit jatuh najis ke dalamnya, najis yang nampak dengan pandangan yang pertengahan, bukan najis yang terlampau halus. Yang mana najis yang datang ke atas air yang sedikit tadi ni najis yang tidak dimaafkan nisbah dengan air. Walaupun najis tadi dimaafkan nisbah dengan solat. Contoh najis yang dimaafkan nisbah dengan air, tidak dimaafkan nisbah dengan tidak dimaafkan nisbah dengan air walaupun dalam solat dimaafkan. Contohnya darah yang sedikit. Darah yang sedikit, titik dalam air yang tidak sampai 2 kolah, air itu najis. Darah yang sedikit kena pakaian solat kita, maaf,
solat kita boleh teruskan. Dan najis ke tidak, kita cerita ni barang najis, tetapi dimaafkan nisbah solat tu sah. Dah kata syarat sah solat suci daripada najis kan? Suci daripada najis pada pakaian, pada tempat, pada badan, najis daripada najis yang tidak dimaafkan. Dia ada kait tu. Bukan suci daripada najis gitu je. Suci pakaian, tempat, tubuh daripada najis yang tiada dimaafkan. Dia ada sikit kait. Mana apa ada najis yang dimaafkan nisbah dengan solat. Contohnya darah, nanah, dana, air kumang, air bisa, atau maaf belaka nisbah dengan solat. Bahkan kalau darah, nanah, dana, air kumang tu hak kita sendiri, banyak mana pun, berjeruk pun, walaupun sampai kat keji tengok Allah gitu benar dia punya nanah, dana, air kumang, bisu dia contohnya, tengok tu huduh keji, sekalipun dimaafkan pada solat sebab hak dia sendiri. Kalau dicara hak orang lain yang sakit, dia tolong cara. Contohnya orang lain yang sakit kecil mani, dia tukang cara, maka kenalah tangan dia nanah orang yang cara tu, kenalah pakaian dia nanah orang cara tu. Kalau sikit-sikit masih lagi dimaafkan. Najis setitik pun najis. Tapi kalau sendiri banyak mana pun dimaafkan. Contoh kata tadi lah bisu. Nanah banyak mana bisu berjeruk. Tapi bisu tu pecah sendiri, bukan kita sedut. Dia pecah sendiri, banyak mana pun dimaafkan kena pada pakaian solat kita, tempat solat kita, tubuh kita, banyak mana pun dimaafkan. Tapi najis memang najis. Tapi barang najis ni semua ni, darah, nanah, air dana, air kumang, air bisa ni, titik dalam air yang sedikit, najislah dudah air tu. Walaupun najis tu dimaafkan disebut dengan solat sekalipun. Mana contoh najis yang dimaafkan disebut dengan solat? Contohnya najis yang masih lagi najis di punggung orang yang istinja dengan umpama tisu, umpama batu. Dia istinja dengan umpama batu ni, kita kata istinja dengan tisu. Maka untuk solat clear dah. Tapi di tempat dia tu masih lagi ada sifat-sifat najis. Sebab itulah istinja afdal dengan air daripada tisu. Sebab air dia boleh menghilangkan sampai kepada sifat-sifat najis pun habis. Kalau istinja dengan tisu, dia hanya hilang hak besar-besar tu je lah, sifat dah hilang. Istinja dengan tisu ni khususiah kepada ummah Nabi SAW. Syariat terdahulunya tidak ada. Istinja dengan tisu ni, umpama batu tadi, ini cerita air banyak ni. Kalau air tak ada, tisu je ada, wajiblah istinja dengan tisu. Ni ke air banyak, tepi parit ni, parit ada, tepi sungai, tepi laut, tapi berasa sejuk nak pakai air, cari benda-benda kasar, dia pun lah memada dah istinjaknya. Kemudian dia pun solat, memada dah. Tetapi orang yang sama, kalau dia masuk dalam air yang sedikit, yang kita contoh terdahulunya baftak, kita buat contoh baftak, sukatan air tak sampai 2 kolom, dia masuk je dalam tu, mana apa? Najis datang ke atas air sedikit, otomatik air itu menjadi najis. Sebab najis di punggung orang yang istinja tisu tidak dimaafkan nisbah dengan air, walaupun dimaafkan nisbah dengan salat. Kemudian disamakan hukum dengan air yang sedikit yang jatuh najis. Jadi najis air itu adalah benda-benda cairan yang lain. Minyak contohnya, gula contohnya, itu cairan lain sama juga. Jatuh najis yang tidak dimaafkan pada air, tidak dimaafkan juga pada umpama cairan minyak, gula tadi. Cuma yang bezanya,
jatuh najis ke dalam air yang sedikit, najis yang tidak dimaafkan menajiskan air sedikit. Kalau air banyak tak najis, jikalau tidak berubah. Adapun kalau cairan umpama minyak, umpama gula, jatuh najis yang tidak dimaafkan, jadi najis. Minyak tu jadi najis, kuah gula tak kira walaupun banyak 2 koloh sekalipun. Tu je beza sikit. Maknanya najis yang mana jatuh ke dalam air sedikit jadi najis. Najis yang sama kalau jatuh dalam minyak, jatuh dalam kuah gula, najis juga walaupun banyak sekalipun. Jadi hak air dia ada kira pula air banyak ke air sikit kita cerita ni. Adapun kalau minyak, walaupun minyak tu bertantang sekalipun, jatuh tak cicak suti, maka habis. Tapi kalau air jatuh tak cicak, tengok air sikit ke air banyak. Ni cerita air sikit ni, air tu menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Tapi kalau air banyak, tengoklah tak cicak suti, jatuh dalam air yang banyak, biasanya tak berubah. Buang tak cicak tu air kekal suci. Jadi beza air dengan umpama minyak, umpama gula ni, dia hak bezanya air ni hak sikit, hak banyak tak najis. Adapun minyak ke gula ke, jatuh tak cicak, dia tak kait dengan banyak ataupun sedikit. Dia jatuh najis, maka jadi najis walaupun banyak sekalipun. Jadi hak ni berkait dengan bukan air saja ni. La biusuli maitatin ni tidak menjadi najis oleh air yang sedikit, dan juga tidak menjadi najis oleh benda-benda yang cair. Dia 2 perkara sini ni. Bukan hanya air sedikit saja ni, tapi dia terjemah dengan air sedikit tidak najis. Jadi kena air sedikit dan juga cairan-cairan. Dia minyak ni dipanggil cairan, gula dipanggil cairan. Dia bukan air mutlak, dia cairan. Minyak cairan, gula cairan, air teh, air Milo dipanggil cairan. Dia tak panggil air mutlak dah. Jadi macam air teh, air Milo, dia buat kenduri, tapi sekali buat air tu jadi tak ada dah kau buat dah. Ada tak kau buat air untuk satu-satu program besar, dia buat air tu jadi sapa 2 koloh air tu. Ada? Dan ni program besar lah, ni program besar ni. Dia boleh ada buat air yang mana air teh, air Milo, air sirap, air oring ni, jadi dia buat dalam bekas tu memang 2 kolok. Boleh buat? Ada? Dia ada? Kalau kita katalah ada, dia buat memang siapa sukatan 2 kolok. Dia kalau cairan seumpama ni 2 kolok sekalipun, jatuh tak cicak, najis. Kalau air mutlak, lain. Baru kira sikit ke banyak. Jadi sekarang ni bukan air sedikit je ni, termasuk cairan-cairan. Tidak najis bila kemasukan bangkai binatang jenis tidak berdarah mengalir kalau dipotong tubuhnya. Maknanya masuk bangkai. Maknanya sekarang apabila bangkai masuk, bererti najis datang. Bererti najis datang ke atas air, ke atas cairan. Tapi najis ni dimaafkan, tak jadi punah air, tak jadi punah cairan. Mana ni? Bangkai binatang halus yang mana darahnya tidak mengalir. Mana kalau kata belah tubuh dia, kalau ada darah sekalipun, darahnya hanya mengercik sahaja, dia tidak nyocor tu dah. Contohnya apa ni? Seperti kalau jengking, cicak. Cicak ni memang ada darah, tapi darah cicak ni apabila dibelah tubuh dia, apabila dibelah tubuh dia tu pada masa hidup lah, pada masa hidup belah ni, bukan maksud gigak cicak ni belah, bukan, jenis dia. Jenis dia, dia jenis ni, jenis cicak. Tiba-tiba ada seekor cicak tu tak tahulah pasal mana, belah dia menyocor darah. Dia sama je. Dia kira jenis tidak berdarah, jenis. Kalau binatang tu besar, depan dia kata katok,
Itu darah mengalir banyak. Tapi jumpa seekor katak tu belah, dia tak ada darah dia bobo ada je. Tak, kita kira jenis. Bukan kira seekor-seekor ni bukan. Lepas tu dia kata lijin siha la dama lijin siha, yang tidak ada darah bagi jenisnya. Bukan hak seekor-seekor kita tak kira. Kita kira kepada jenis dia. Mana darah tidak mengalir seperti kalajengking dan cicak. Mana kalau ada darah tapi darahnya hanya mengercik sahaja. Sebab cicak besar, mana darahnya ada. Hak halus ni macam semut, macam nyamuk. Kalau nyamuk pula, kalau nyamuk tu nyamuk lapar. Kalau kita kata gok, tak ada langsung lah. Kalau nyamuk lapar kau, kita katok tubuh dia tu kosong lah. Hak ni hak ada darah, tapi darahnya bukan darah yang mengalir. Bukan darah yang mengalir ni kita kata mengalir ni nyocor lah. Kalau dia misal depan tu katok tu kira besar lah tu katok tu. Katok besar. Dia kira kalau belah tubuh dia memang darahnya bukan nyecer dak lah. Bukan darah mengercik saja dak lah. Nyecer lah panggil, mengalir. Tu dipanggil besar. Ni bangkai binatang halus yang darahnya tidak mengalir, bukan tak ada darah. Jatuh umpama bangkai ni. Mana kalau seremuk orang tak bilang lah. Ni kala ni cicak ni. Tengok terapung cicak dalam air hak kita simpan air mutlak. Terapung cicak dalam kuah gula kita tutup tak rapat. Najis ke tak? Tak, dimaafkan. Ni hak bab maaf ni tidak menajiskan. Lepas tu sama ada boleh ke tak boleh nak pakai sebut perasaan kita tu cerita lain. Tak najis. Dikira masih lagi binatang kecil. Dikira masih lagi binatang kecil tu. Kecuali jika terjadi berubah pada air yang terkena najis itu, walaupun hanya berubah sedikit, hal ini menyebabkan air dihukumi najis. Dia memanglah bangkai binatang halus ni kira tidak darah tidak mengalir, tetapi kalaulah duduk lama dalam air itu, dia jadi pecah dah daging dia. Bila pecah daging menyebabkan air jadi bau. Jadi berubah bau, berubah warna, berubah rasa, sedikit je beza, maka najis air tu. Najis cairan gula tu, najis. Mana contoh kalau kita kata kau seremuk, dia masuk banyak dalam tu. Dia masuk banyak. Lepas tu terapung pakai esok. Tu bangkai belaka najis ha. Dimaafkan disebut dengan air ni, air kita tu. Air teh, air Milo kita tutup tak rapat. Tapi oleh kerana dia ni banyak, kemudian pula lama duduk takung, duduk berendang dalam air tu lama, dia kadang-kadang dia sudah jadi nak acur dah dia punya tubuh dia tu, menyebabkan air ni bau sikit. Air ni rasanya tu jadi macam pelik sikit lah. Rasa dia pelik sikit. Tak sama dah dengan air teh Milo hok sebelum tu. Jadi ada sikit beza dia berubah, maka najis ijma' ulama. Asal maaf, tapi dah berubah tak jadi dah lah. Atau maaf dah apabila berubah. Walaupun berubah tu sedikit sahaja. Walaupun berubah tu sedikit sahaja. Hak asal dimaafkan. Tapi kalau sebut cicak memang dak ambil dah lah kalau kita kata dak. Cicak. Dak dah lah. Ni itu bab kita nak guna tak mau guna. Kita nak ambil mau ambil. Tapi najis ke tak? Tak. Dikira masih lagi binatang yang kecil yang tidak mengalir darah di dalamnya, tidak mengalir, mengercik je. Selain bangkai
Dia pakai tulis kepitang ni apa? Ketam batu. Kenal ketam batu? Hak hidup dua alam tu. Hak hidup dua alam. Ketam batu. Dan katok, di mana membuat air menjadi najis. Namun sekelumit ulama berpendapat lain. Ada setengah bagian ulamanya mengatakan bahawa termasuk binatang yang kecil juga katok. Bangkai ni, bangkai. Katok hidup tak ada apa-apa ni, bangkai. Jadi kalau bangkai katok, walaupun bukan kita yang bubuh, walaupun dia masuk sendiri, kalau katok masuk dalam air, lepas tu dia nocak tubik, tak ada apa-apa. Bab binatang hidup suci. Tapi nak ceritanya, ketam batu dengan katok hidup dua alam ni, dia masuk dalam air, dia mapuh dalam tu jadi bangkai. Berubah ke tak berubah tak kira, menajiskan air. Air jadi najis. Namun segolongan ulama berpendapat lain. Setengah ulama ni dihukum binatang kecil juga tidak menjadi najis. Kalaulah tengok terapung dalam air yang sedikit tadi itu bangkai katok, ataupun bangkai ketam batu. Apa katok mampu dalam air? Katok ni biasa gitu tubik je lah tau. Kalau hidup kita nak cerita ni cerita bangkai. Jadi kalau setakat cicak masih lagi dia maafkan. Kalau sebesar ketam batu, sebesar katok, itu tidak dimaafkan. Ini semua cerita hak bangkai itu masuk sendiri. Binatang tu masuk sendiri, bukan kita yang bubuh. Depan dia akan cerita. Wala bimaitatin kana nash'uha minal ma'i kal alaqi. Tidak najis pula lantaran bangkai yang muncul dari dalam air seperti lintah yang muncul dari dalam air, yang muncul daripada air, yang muncul daripada air ni maknanya binatang ni apa? Dia mana ni? Dia jadi daripada air. Dia jadi daripada air seperti lintah. Lintah dia jadi dari air. Lintah. Betul tak je tak? Lintah betul tak? Kita panggil lintah tu lah. Dia pacak atas darat, lintah dalam air. Betul tak ni? Yelah pacak atas darat. Lintah macam di sawah-sawah tu. Jadi umpama lintah ni dia jadi dalam air. Jadi kalaulah hak bangkai tu daripada binatang yang jadi dalam air tu, hak tu tidak menajiskan air. Sebab apa? Sebab nash'uhanya jadi itu jadi dalam air, daripada air. Bukan muncul tubik air, bukan, dia jadi dalam air. Binatang tu dalam air, lintah. Maka lintah tu mampu jadi bangkai, tidak menajiskan air. Tidak menajiskan air. Walaupun bangkai lintah tu najis sekalipun. Tapi kalau kita pergi capok, tu jadi najis lah kalau kita capok. Walau turiha fihi maitatun min zalika najusa wa in kana tarihu ghaira mukallafin. Apabila bangkai tersebut, walaupun bangkai yang dimaafkan, mana bangkai dimaafkan? Kala, cicak, lintah, kemudian semut, ni bangkai yang dimaafkan. Apabila bangkai tersebut di atas dibuang ke dalam air yang sedikit, menjadikan air itu najis, walaupun yang membuang bukan orang mukallaf. Hak kata najis
binatang halus dimaafkan ni, dia masuk sendiri. Lepas tu dia mapuh dalam tu, dia jadi bangkai di dalam tu. Adapun kalau kita yang bubuh bangkai, maka air itu menjadi najis. Sebab kita yang bubuh. Kita yang bubuh. Walaupun yang bubuh tu ghaira mukallafin, tidak mukallaf sekalipun. Contohnya mana? Contohnya orang gila bubuh, jadi najis juga. Contohnya hak bubuh tu kanak-kanak, jadi najis juga. Contohnya hak bubuh tu binatang. Binatang. Ke hak pandai main tu. Dia ambil bangkai, dia bubuh dalam tu. Tak mukallaf tu. Najis. Gitu. Dah hak dicampur yang tidak menajiskan tu, hak bukan kata orang capok lah. Masuk kerana angin tiup. Tu. Jadi angin tiup, tepi dinding tu ada bangkai binatang halus. Jadi dia pun termasuklah ke dalam gula, ke dalam air. Masuk tu bukan kita capok. Masuk tu ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin. Maka tu yang tidak menajiskan. Adapun kalau dibubuh, walaupun yang bubuh tu yang tidak mukallaf sekalipun, hukumnya tetap jadi najis. Walaupun orang gila yang bubuh, walaupun kanak-kanak yang bubuh, walaupun binatang yang bubuh sekalipun. Ni hak timbul ni. Kita pergi bubuh bangkai semut ke dalam air, kita yang bubuh. Walaupun sebenarnya yang kita bubuh tu asalnya gula. Kita bubuh gula. Kita bergula, adalah dalam tu bangkai semut. Maka menajiskan air kita tu. Menajiskan kuah gula kita tu. Sebab apa? Sebab kita yang bubuh, kita yang campur. Faham tak? Melainkan sebut berulang-ulang kalilah. Pandangan Imam Qaffal, Maliki, Hanafi, Hambali, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Mana kalau bubuh bangkai semut pun dia kata tak najis. Buanglah bangkai semut tu. Mereka mengatakan bangkai itu tidak najis. Bangkai tidak boleh makan. Hurriman alaikumul maitatu. Diharamkan atas kamu akan bangkai. Tak boleh makan. Haram. Tapi mereka mengatakan tidak najis. Maknanya bila tidak najis, kita pergi campur bubuh dalam air, dalam kuah gula, walaupun dengan sengaja sekalipun, dia tidak najis. Macam mana nak menajiskan air kuah gula? Tak, benda tak najis. Adapun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita kok, kalau kita yang bubuh, itu najis dah lah. Kalau kita yang bubuh, yang tak najis ni dia masuk sendiri. Yang tak najis ni contohnya ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin. Dia pun masuk dalam dalam kuah gula, dalam air itu contohnya, maka tidak menajiskan. Buang balik bangkai, kuah gula tu masih lagi suci, air kita masih lagi suci, boleh diminum. Sebab apa ni? Sebab kita bubuh bangkai. Adapun macam sebut dah berulang kali, kita dalam kuah, dalam gula ni dah cekak dah, kita nak pungut nak buang, tapi ada lagi tinggal ada ni. Kalau banyak bangkai semut ada lagi tinggal, kita pun bubuh gula, adalah seekor dua bangkai semut, kemudian kita bubuh air, kemudian kita buat air. Itu bukan dinamakan kita campur bangkai ke atas air. Ni kita campur ni, kita campur bangkai tercampur, kita bubuh gula sekali dengan bangkai semut ke dalam air. Adapun kalau bubuh gula dalam bekas kosong,
Dalam gula tu adalah bangkai semut seekor 2, kemudian bubuh air. Ni. Ini bukan kita campur bangkai ke dalam air yang sedikit. Bukan kita campur bangkai ke dalam gula ke dalam air teh Milo ke, bukan. Maka ni dia datang ke atas tu, maka tidak menajiskan. Tidak menajiskan. Ni penting nak faham. Najis datang dengan najis menanti ni. Air yang datang. Kalau air yang datang, dia tidak menajiskan. Air, dia bubuh air dalam bekas ada gula, ada seekor 2 bangkai semut. Bangkai semut tu terapung, tapih buanglah. Tapih buang. Sebab bukan najis datang ke atas bangkai, dan bukan kita campur bangkai yang najis ke dalam air, bukan. Tapi air yang datang ke atas bangkai ini semut tadi, air tak akan jadi punah. Kemudian ini cerita kita campur bangkai. Tambah sikit lagi. Wala athara litarhil hayyi mutlaqan. Binatang-binatang di atas yang masih hidup sama sekali tidak membawa pengaruh kalaupun dimasukkan ke dalam air yang sedikit. Adapun kalaulah yang kita bubuh tu, binatang yang hidup, kita campur binatang yang hidup. Kita campur binatang yang hidup ke dalam air. Hal tu tidak menajiskan air mutlaqan, sama sekali, sama ada binatang hidup tu jadi daripada air macam litah tadi, ataupun bukan jadi daripada air macam cicak, kala, semut. Jadi kita campur binatang hidup ke dalam air yang sedikit, ke dalam kuah gula, ke dalam air teh Milo. Binatang tu hidup, kita campur tu. Tu bukan campur najis. Tapi bila kita campur binatang hidup ke dalam gula yang tengah panas mendidih tu, memanglah mampulah semut tu jadi bangkai lah. Tapi yang kita campur tu bangkai ke binatang hidup. Binatang hidup, maka tu tidak menajiskan. Jadi banyak semut ni tak ikat kita nak buang. Tak boleh kerana banyak sangat ni semut hidup ni. Kita pun bubuh gula, ada seekor 2 semut hidup. Kita bubuh tu, tak ada masalah. Kita bukan bubuh bangkai. Kita bukan bubuh bangkai. Yang kita bubuh adalah binatang hidup. Dia tidak menajiskan kuah gula tadi hak tengah mendidih. Tapi semut yang jatuh ke dalam tu, semut yang jatuh ke dalam gula yang mendidih, mampus lalulah dianya. Bangkai serta-merta lah. Betul, jadi bangkai serta-merta. Tetapi masa kita bubuh, dia bukan bangkai. Dia bangkainya di dalam. Hak tu tidak menjadikan air tu najis. Hak jadi najis ni kita yang campur bangkai ke dalam air yang sedikit. Adapun kalau bangkai tu masuk sendiri, dia masuk pada masa hidup, dia jadi bangkai di dalam, ataupun bangkai tu termasuk kerana ditiup oleh angin, atau tidak menajiskan air. Dia gitu. Sebab bangkai binatang halus di antara najis yang dimaafkan nisbah dengan air. Ni. Panjang juga duk cerita benda gini tau. Tapi kitab ni comel lah. Dia detail satu. Huraian dia tu panjang. Mana kalau kita kata kok kalau kita faham molek satu-satu ni, kemahlah dah kitab ni. Ni kitab Fathul Mu'in ni kalau kata pengajian pondok memang orang ngaji. Memang orang ngaji. Sebab apa? Sebab dia punya masalah dia tu.
masalah-masalah dia tu ada belaka detail. Kalau kita buka kitab fiqh biasa-biasa ni, kecek-kecek ni, dia akan rekah-rekah lah. Dia Fathul Mu'in pun kecek juga ni. Fathul Mu'in ni kecek dia panggil. Dia kecil Fathul Mu'in ni. Hak besarnya I'anatul Talibin syarah dia. Fathul Mu'in kecil je. Tapi walaupun kecil, dia punya isi dia tu, kandungan dia, kalau kita kata gok, kita mikir kalau gini warna dia royak dah kita. Kalau gini warna depan ada. Dah kita duk mikir dah ni. Duk mikir tu kalau capok bangkai. Tapi kalau kita bubuh gula, tapi semut ada dengan gula tu bukan bangkai pun lagi, hidup mengayak laginya. Kita bukan berbangkai tu warna pula. Tapi bila masuk dalam kuah gula hak panas mendidih, memanglah mampu segera menjadi bangkai, segera mati dianya. Tapi kita ubah bukan bangkai, tak apa, tidak menajiskan. Lepas tu buanglah hak bangkai semut yang mampu hak dalam kuah gula panas, buanglah. Tapi ceritanya yang kita bubuh tu bukan bangkai, kita bubuh binatang hidup, dia jadi bangkai di dalam tu, maka tidak menajiskan air ataupun tidak menajiskan cairan-cairan. Habis. Mana? Kalau kita selesailah sininya, hak berkaitan dengan air yang sedikit datang oleh najis yang tidak dimaafkan, kemudian dia datangkan pula dengan najis yang dimaafkan nisbah dengan air. Ni nak masuk pula hak duk ceritanya air yang sedikit. Air yang sedikit. Tapi ada pandangan juga dalam mazhab Syafi'i kita, air yang sedikit pun tak akan jadi najis, melainkan berubah. Dia ada pandangan lain. Sekarang ni mazhab Syafi'i yang muktamad, air yang sedikit jatuh najis ke dalamnya, air menjadi najis automatik walaupun tidak berubah. Kemudian didatangkan pula ada pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i kitanya menyatakan bahawa air jadi najis hanya semata-mata berubah. Kalau jatuh najis tak berubah, tak akan jadi najis air walaupun air itu sedikit. Ni kitab kita ni makna didatangkan pandangan-pandangan yang lain. Pandangan Ta'ih dalam mazhab Syafi'i kita, yang mana pandangan ni dia sama dengan pandangan mazhab-mazhab yang lain. Ini pekoh. Ni kita pekoh. Air sikit dah adanya, kita duk jaga, duk simpan nak ambil semayang, tiba-tiba jatuh tak cicak suti. Air sebeldi, sedikit tak apa dua kolok. Tapi tak berubah air tu. Sayang air tu tak ada air lain dah. Tapi kalau mazhab Syafi'i muktamad, air sedikit automatik najis walaupun tak berubah. Didatangkan pandangan pula, air tidak berkait dengan sedikit ataupun banyak, jatuh najis, dihukumkan najis air itu hanya semata-mata jikalau berubah. Tak berubah tak najis. Kalau berubah baru najis. Air sikit banyak tak kira. Tak kira tu. Air tak kira langsung. Kita muktamad kira. Air sedikit jatuh najis automatik jadi najis, berubah ke tak berubah. Air banyak jatuh najis, tengok dia berubah ke tak. Ada tak najis, berubah baru najis. Dia datangkan pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Ni pekoh dia panggil. Ngaji pekoh dia gitulah. Dia pandangan-pandangan tu ada. Jadi kita ada ketika-ketika mungkinlah kita kena pakai juga. Ada ketika-ketika dah kalau butuh tak ada air lain contohnya, boleh kita boleh pakai. Dah air, kalau kita katalah sebeldi tu mungkin kita serunggut nak pakai sebab mungkin nak berubah kot tak cicak kalau baru ni. Kalau kebetulan pula hak cerita terdahulunya diwak kolah siap dah, baru dia ukur sukatan. Hak kolah dia tu siapa dak sukatan dua kolah berapa liter-liter tu kan. Tengok dak siapa sikit je lagi dak siapa. Lepas tu kolah siap dah, mozaik pasang siap dah. Nak tambah tak boleh dah. Dia memang tak celup dalam tu. Tapi persoalan sekarang ni kadang-kadang tak icak jatuh. Kalau kolah tu besar, airnya surut, jatuh tak cicak, kita boleh buka air jadi banyak dua kolah. Air jadi mutlak kembali. Ni tak boleh dah. Air tu memang
Kolah tu memang kecil. Jatuh tak cicak nak guna. Pakai mutamak tak lewat guna dah lah. Tak nak guna dah sebab nak tambah air tak boleh dah. Sebab dia habis dah. Warnanya buang sumbu bawah. Buang gitu je lah airnya. Allah sayangnya sebab banyak juga ni. Sebab dia nak sampai 2 kolah tu sikit lagi kurangnya. Kalau bubuh bata selagi tu memang sampai 2 kolah ni pandangan ni ada. Walaupun tak sampai 2 kolah, air tak akan jadi najis. Tak berkait dengan sikit dan banyak. Najis hanya semata-mata apabila berubah. Kalau kolah tu besar juga, walaupun tak sampai sukatan 2 kolah, tak cicak suti, tak jejak, tak berubah. Tak ada. Air tu kekal, air suci lagi menyucikan. Boleh ambil semayang, boleh digunakan. Gimana? Ni hak ada di hukum dia punya kelonggaran. Yang kita nyepit sangat bab fiqh ni. Tapi kita cerita lebih tu pun sebagai ilmu. Kalau kita tak sepik, tak butuh, tak sodok tu sangatlah. Kita pakai hak kita lah. Tambahan pula tempat kita ni airnya mudah. Airnya mudah. Kalau pandangan ni kata najis, pandangan kata tak najis. Kalau kita pakai hak kata najis, dia pakoh kita, tak aku. Kalau lah kita tak pakai hak kata najis, kita tak pakai, dia angkat tangan gini duk akal. Hak kata tak najis kita tak pakai, tak marah kat kita pun. Ni. Sekarang ni air sedikit, jatuh tak cicak. Muktamad Syafi'i hukum najis. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i hukumnya tak najis lagi tak berubah. Okey. Jadi air hak khilaf ulama ni, kalau kita tak pakai hak kata najis tu, bagus awak. Sebab najis hak pakai awak apa? Itu ada pandang kata tak najis. Dia tu tak najis, kalau kita tak pakai dia marah ke? Dia tak marah kat kitanya. Jadi selamat kita. Ni tambah pula kata najis hak Muktamad Syafi'i. Sehingga kan apa masalah? Hak Muktamad Syafi'i kata tak apa. Pandangan lain kata tak boleh. Walaupun mazhab lain, aula kita tinggal. Aula kita tinggal. Aula kita tinggal. Sebab apa? Sebab kita tinggal pandangan lain kata tak boleh tu selamat kita. Walaupun pandangan mazhab Syafi'i kata okey sekalipun. Ya. Ataupun mazhab Syafi'i kata tak wajib-wajib sunat je. Buat gitu. Mazhab lain kata wajib. Kita buat. Bila kita buat, orang kata wajib, kata bagus kitanya. Orang kata tak wajib pun okeylah kita buat. Contoh kita ambil wudu. Sapu kepala, tek sikit boleh dah. Tapi kalau mazhab lain kata awak ni tak jadi bukan sapu kepala gitu. Bila cotek sikit. Kita pun sapu habis. Mazhab lain, bagus. Mazhab kita kata tak wajib pun baguslah buat kita apa masalahnya. Jadi kita buat biar al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita keluar daripada khilaf ulama, hukumnya adalah sunat. Cuma kita nak tahu je, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Kita boleh pelepah daripada khilaf, itu lagi baik. Tapi kadang-kadang bila kita ada masalah, kesempitan, air kurang contohnya, qada tu juga ada. Ataupun tadi contohnya, buat kolah siap dah, tak sampai sukatan 2 kolah, nak pecah sayang pula. Dan bukan jatuh cicak semua dalam tu, tak jatuh pun. Kalau tengok sekali ada. Allah sayangnya air. Sama ni tak jatuh tak cicak. Lepas tu kita kata air pula kurang dalam ni, air pula tak ada. Kalau nak pakai. Itu je lah. Ada ketika-ketika kita kesempitan, kita boleh pakai. Ini dalam pembicaraan berkaitan dengan fiqh. Waqtara katsiruna min a'immatina mazhab Malikin annal ma'a la yanjus mutlaqan illa bitaghayyur. Air tak najis semata-mata, melainkan berubah sahaja. Ini dipilih oleh ramai juga di kalangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.